Breath. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nur al-muzibi lin-nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'a wa amin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang mulia ini kita akan bersama lagi dalam tajuk yang baru, iaitu tajuk akidah, tajuk akidah, iaitu unit tajuk yang ke tajuk yang ke pelajaran yang ke-10 dah, kalau kamu tengok buku dalam buku ni, dalam buku teks kamu boleh buka surat 68 surat 8. Tajuk dia hari ni ialah sifat, nama-nama Allah atau sifat Allah, iaitu pelajaran yang ke-10 yang kita akan belajar. Tajuk yang pertama lah, kandungan dalam bab akidah. Jadi dalam ayat yang pertama kita tengok tu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ni surah Al-Imran, maksudnya wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan seorang Islam, iaitu dalam akidah yang benar, akidah Islam yang mana itulah yang kita doakan, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Jadi sekarang saya akan tayangkan slide show dah. Kalau kamu ada masalah, kamu boleh rujuk nanti selepas ni, selepas kita kita belajar ni, kita akan ada kelas tutorial, bersama dengan ustazah kamu, kamu bertanya dan juga ustazah akan terangkanlah apa yang tidak dipahami, kemungkinan apa yang kamu tak faham atau apa yang saya ajar ni. Jadi kita akan belajar ni dua tajuk ni, iaitu nama-nama Allah, iaitu dalam yang kita baca Asmaul Husna, wallahu allazi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Jabbar. Ini ada perkataan al-Muntaqim, al-Muntaqim. Jadi kita akan tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan nama Allah al-Muntaqim. Kenapa kita kena mengetahui maksud nama-nama Allah ini, sifat-sifat Allah ini? Kenapa? Agak-agak. Cuba kamu jawab sendiri. Jadi nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha mempunyai sifat sifat kuasa Allah. Faham? Jadi ada Allah, sifat kesempurnaan Allah. Allah itu maha sempurna. Jadi nama Allah itu banyak. Nama Allah itu banyak. Ar-Rahman, Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ar-Rahim, Allah itu maha pengasih penyayang, Al-Malik, Allah itu maha orang yang memiliki, Al-Qudus. Jadi maksud nama yang banyak itu merujuk kepada sifat Allah yang esa, Allah. Al-Malik, siapa yang Malik? Allah. Ar-Rahman, siapa yang Rahman? Allah. Itu maksudnya, menunjukkan kesempurnaan, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita menjadi merasa lebih, kalau Allah itu sifat Rahman Ar-Rahim, maka kita pun lebih menyayangi Allah, maka kita pun seronok, kita boleh taubat kalau kita melakukan dosa. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ingat Allah itu bersifat dengan kekuasaan. Allah itu mampu membalas, menghukum. Itu perlu kita tahu bahawa nama-nama Allah itu adalah untuk kita mengambil ataupun kita menginsaf, ataupun kita mendidik diri kita supaya kita jangan melakukan apa-apa yang dilarang Allah dan
menggalakkan kita melakukan apa yang disuruh oleh Allah, sebab Allah tadi menyatakan Allah itu sifat penyayang, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu sifat yang memberi rezeki. Kan ya, macam lagi dah. Okey, itu antara kenapa kita perlu mengetahui nama-nama Allah. Jadi saya akan tayangkan slideshow ni lah, untuk kita mudah dan ringkas, ataupun saya akan baca buku teks. Saya tengok buku teks pun ringkas juga. Okey, tak apalah. Sebelum tu kita nak tahu jugalah, iaitu kita punya objektif kita. Ini objektif kita. Sebelum kita merayau lebih jauh, okey, kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari pagi ni. Apa objektif dia? Yang pertama, iaitu kita dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan al-muntaqim. Saya dah ubah dia perkataan al-muntaqim. Okay, muntaqim salah ejaan ni. Muntaqim. Ada salah ejaan. Betul-betul. Betul. Kita apa di sini. Okay. Muntaqim. Maksud muntaqim. Okay, tak apa. Salah ejaan ni muntaqim. Tadi ejaan muntaqim. Okey. Tadi sudah betul. Kemudian menyatakan maksud yang kedua sifat Al-Jabbar. Sifat Allah yang bermakna ataupun nama Allah Al-Jabbar. Apa maksud dia? Kemudian kita dapat merumuskan kefahaman kefahaman mengenai nama Allah. Apa kefahaman kita rumuskan? Mengenai nama Allah Al-Muntaqim dan Al-Jabbar. Dan kemudian menanamkan perasaan takut kita kepada Allah terhadap pembalasan dan kekuasaan Allah secara beradab dan istiqamah. Itu antara perkara yang kita perlu tahu. Ini kamu tak boleh dengar dia punya speaker ni, dia punya video ni. Ini antara video lah kalau mau tengok sebagai indaksi lah. Ini gambaran. Bahkan lebih dahsyat lagi ya. Gambaran. Kemungkinan dia nak gambarkan neraka lah. Jadi Muntaqim maha penyiksa, maha pembalas. Itulah maksudnya balasan Allah. Yang akan dibalas oleh Allah. Kerana Allah SWT dah menyebutnya di dalam Al-Quran. Itu orang-orang yang ingkar kepada perintahnya, orang yang tak mau mengikut apa yang disuruhkan oleh Rasulnya, maka itu adalah gambaran. Gambaran ini kita macam itulah. Okay. Kan? Dia dah sedikit kan? Ini dia nak banyak. Okay. Kemudian kita tengok buku teks teks lebih saya suka buku teks ni sebab dia Jawi ni. Dia tengok unit yang pertama, Muntaqim. Maksud Al-Muntaqim iaitu nama Allah, iaitu yang dalam yang kamu hafal dalam Asmaul Husna tu, nama Allah yang menunjukkan bahawa ini maksud. Besok orang biasa tanya apakah yang dimaksudkan Al-Muntaqim, iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Itu dia. Allah akan balas. Dan balasan Allah itu pula iaitu dengan menimpakan azab. Ingat tu. Dia takut kita akan buat sesuatu benda yang dilarang lah. Macam kamu lah besok dah jadi mak ayah besok, kamu larang anak kamu kan, kalau mereka melanggar peraturan larangan kamu, apa yang kamu buat kan, kamu akan hukum dia disebabkan kesalahan dia tu. Betul. Maka macam itulah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan
membalas apa jua yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Faham tak tu? So, kiranya kita tak taubat. Dan ada juga dosa-dosa yang tak diampunkan. Ingat tu. Maka kita kena belajar dosa-dosa yang tak diampunkan, dosa-dosa yang diampunkan. Itu pun datang rasa takut, khauf, sifat khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini gambar laut mati, Jordan. Apa kaitan dia ni? Ini ada kaitan. Laut mati ni, okey, laut mati ni adalah laut yang paling masin lah kot. Paling masin lah. Tak tahulah kalau ada yang paling masin lagi. Di Jordan, ini adalah salah satu bukti, dalil, petunjuk yang mana Allah SWT menimpakan azab kepada satu kaum yang mana kaum tadi mengingkari perintah Allah. Maka ni ada tunjuk bukti Allah. Tinggalkan kosan-kosan bukti yang mana kaum-kaum yang dahulu yang memang tak nak ikut perintah Allah, maka Allah bagi balasan. Itu nampak balasan tu, itu yang kita takut tu. Balasan tu ditimpa sama ada di dunia ataupun di akhirat, ataupun di kedua-dua dia sekali. Itu yang kita tak nak lah. Wa na'udzubillah min dzalik, maka kita minta lindunglah supaya kita tergolong daripada golongan. Okey, ni dalil dia. Manalah kita tahu Allah itu bersifat kan pembalas, maha pembalas, muntakim. Ni pun boleh juga dikatakan dondam. Ya, kalau kita katakan dalam bahasa Arab muntakim, dondam Allah, tapi bukan maksud dondam Allah itu cemburui hati, tak. Tapi Allah marah kalau kita bersifat syirik, melakukan kesyirikan kepada dia. Okey, dalil nakli. Dalil nakli ni maksudnya dalil daripada Al-Quran ataupun hadisnya nakli. Nama Allah yang bersifat muntakim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zukhruf, fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Surah Al-Zukhruf maksudnya, maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Ya, tak habis kita ni. Kita tak sampai taubat lah. Tak sampai taubat, matilah tak sampai taubat. Apa jua benda kesalahan tadi, Allah akan balik. Kan? Apatah lagi kalau yang kafir. Nama Allah. Ini maksudnya muntakimun. Mungkin lawan tadi dia ijaan tadi. Muntakin, dia katakan sebab dia mengambil dia. Tapi ini bukan ni yang muntakim. Okey. Kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Muntakim yang pertama, kita kena faham. Maksud Allah tu Maha Pembalas tu apa yang kita kena faham? Satu, Allah SWT akan memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Itu yang pertama. Maka bukanlah Allah tu zalim, bukanlah Allah tu buat sesuatu bodoh tu mengikut, kan, tak ada pertimbangan, tak. Allah tu tak zalim, Allah tu adil. Tinggal lagi balasan itu kepada orang yang menolak peringatan. Ya, ini dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, wa man azlam mimman zukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Di surah As-Sajdah, surah As-Sajdah ayat 22 yang kita baca itu, kalau kita pergi masjid ataupun kita hafal, kita bacalah pada tiap-tiap hari Jumaat, waktu subuh yang disunatkan baca. Maka antara ayat yang kita baca tu maksudnya mengingatkan kita tentang ada sifat Allah Al-Muntaqimun tadi, Al-Muntaqim, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan. Orang yang dah diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripada ayat yang diberi ingat tadi.
Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Ya, ingat tu. Berhati-hati gitu. Sesungguhnya Allah akan membalas. Ya, takut kita. Yang kedua, Allah SWT akan menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan. Ini ada surah Ad-Dukhan. Allah menimpakan azab dalam peristiwa Dukhan, iaitu seorang Quraisy ataupun kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau yang panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah SAW. Ini dirakamkan oleh Allah dalam firman-Nya, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Surah Dukhan. Kamu boleh tengok dalam Quran. Ya, ayat yang ke-16. Dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan, iaitu pukulan yang besar. Sesungguhnya kami tetap akan menyiksa dengan azab yang seberat-beratnya. Dahlah diseksa, diazab di atas muka bumi, kemudian pula diseksa nanti di akhirat kelak. Ya, maksudnya Allah akan membalas. Maksudnya Allah dah bagi warning. Dan Allah dah nyatakan hukuman-hukuman yang mereka itu ingkar. Jadi Allah akan menepati janji dia, iaitu dengan membalas apa yang Allah sebutkan. Kefahaman kita yang ketiga tentang Al-Muntaqim ialah Allah SWT memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya. Kan ya Allah bagi balasan tu sesuka-suka, agak sesuka hatilah maksudnya kan. Tinggal lagi orang yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Dah dibagi keterangan jelas. Maksudnya, contohlah kisah Nabi Musa, kisah Nabi semua, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, kan? Mereka tu dah dibagi keterangan yang jelas, bahkan mereka tu ada sesi dialog. Kan ada sesi dialog yang nak menunjukkan, dan mereka minta bukti-bukti, maka diturunkanlah mukjizat nak menunjukkan bukti kerasulan, tetapi mereka tetap menolak. Maka orang yang macam ni lah yang akan dibagi pembalasan. Walaqad arsalna min qablika. Ini firman Allah yang menunjukkan kaum-kaum yang terdahulu ni. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna. Kata ni. Fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyeksa orang yang melakukan kesalahan, iaitu mengingkarinya, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Maksudnya dalam peristiwa-peristiwa diseksa kaum-kaum yang terdahulu tu, maka orang yang menolak ajaran Rasul tu ditimpa balasan daripada Allah. Adapun orang yang beriman, Allah selamatkan. Tanggungjawab kami. Okey. Jadi itu kefahaman yang ketiga. Maka dapatlah difahami bahawa faham tak tu? Kenapa kita nak tahu maksud ni? Maksud mentakim ni, kenapa kita nak somatkan dalam hati? Kenapa kita nak iman ini dia bahawa Allah tu mentakim? Memang benar Allah akan membalas apa yang kita buat. Di dalam dunia ni, apatah lagi kalau kita nyata-nyata kan menolak ajaran Allah. Maka kita dikehendaki menanamkan perasaan takut terhadap pembalasan dan kekuasaan Allah secara beradab dan istiqamah. Maksudnya kok kita dalam keadaan dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan kita sembunyi-sembunyi, maksudnya kita tak nampak. Kita tak nampak orang. Maka ingatlah Allah itu Maha melihat dan Allah akan membalas apa jua yang
kita lakukan iaitu menentang apa-apa ajaran agama. Okey, itu yang pertama. Itu yang pertama kan. Al-muntaqim. Okey. Okey. Cari maklumat berkaitan dengan balasan Allah terhadap orang yang melakukan kezaliman melalui internet. Kemudian catat peta pemikiran. Maksudnya kalau kamu cara cari, jadi sebelum masuk ni saya tengok ni kan ni dalam ni kamu boleh Google balasan azab kepada kaum terdahulu, banyak banyak sekarang kan kan dalam video pun kalau kita tengok ke video ni banyak ini balasan kepada kaum Nabi Lut, balasan kepada kaum Nabi Nuh, balasan kepada Nabi Saleh, banyaklah yang boleh kita baca kat sini. Kalau kamu boleh, tadi saya baca sedikit lah dalam laman-laman web ni, azab umat para Nabi dahulu masa dan masa sekarang di pagi hari kamu boleh baca lah. Okay. Baca dan bercari. Bila kita dah belajar ni, kita cari. Wah, ustaz ni ajar ni betul. Wah, carilah Google. Tulis semua kan. Ataupun buka Al-Quran tu. Cari perkataan Al-Muntaqim tu. Al-Muntaqim. Okey. Okey, ni aktiviti ni tak perlu kita skip dulu. Okey. Yang penting besok saya tanya apa yang dimaksudkan dengan Al-Muntaqim? Atau ustazah kamu tanya apakah yang dimaksudkan dengan Al-Muntaqim? Allah itu Maha Pembalas. Nyatakan dalil nakli. Jadi dua beza. Nakli dengan kli. Akal, kita boleh gunakan akal untuk membuktikan sesuatu. Adapun nakli, kita kena bawa dalil daripada ataupun ayat Al-Quran. Jadi apa dia dalil nakli? Yang menunjukkan. Kan tadi yang kita baca banyak tadi. Ayat-ayat. Contoh kalau kamu hafal surah Sajadah tadi, baguslah. Kan waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Jadi dalil juga walaupun dalam ni dia punya dalil besar kat sini. Ini pun sebagai dalil sebab sesungguhnya kami akan membalas daripada orang-orang yang melakukan kerosakan atau melakukan dosa. Ataupun kamu hafalkan ni, fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Kalaulah kami wafatkan engkau sekalipun, sesungguhnya kami tetap menyiksa. Itu dalil. Dia datangkan dalil. Okey. Dalil itu maksud dalam Al-Quran. Okey. Itu kalau soalan Kalau saya tanya. Kaitkan gambar di sekolah dengan keimanan Al-Muntaqim. Ini sebenarnya gambar kesan tsunami. Kesan tsunami yang berlaku tahun 2004 kalau tak salah saya. 2004 di Aceh. Seolah-olah. Itulah keadaan bila Allah turunkan azab. Maka tak ada siapa pun dapat mengelakkan daripadanya. Okey. Okey, yang kedua, Al-Jabbar. Nama Allah Al-Jabbar. Apa maksud Al-Jabbar? Al-Jabbar. Ada nama orang kan, Al-Jabbar. Abdul Jabbar. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa secara mutlak. Kuasa Allah tak boleh. Maksudnya Allah itulah yang boleh buat apa sahaja yang mengikut kehendak dia. Mutlak. Untuk melakukan segala kehendaknya. Kuasa Allah itu mutlak. Itu yang dikenaki oleh Allah, maka tak ada siapa pun yang boleh mempertikaikan, tak ada siapa pun boleh mempersoalkan. Faham tak tu? Allah itulah yang paling berkuasa. Itu sebab Maliki Yaumiddin. Allah itu maha berkuasa pada hari kiamat. Maliki Yaumiddin. Gajuk. Kan? Maka Allah tanya, siapa yang gajuk pada hari ini? Maliki Yaumiddin. Siapa yang berkuasa? Mana gajuk-gajuk yang ada di dunia dahulu? Maka Allah tanya pada hari ini. Okey, pada hari itu. Dalil, ini satu. Bila tadi Muntaqim, maha pembalas. Al-Jabbar, berkuasa Allah itu secara mutlak. Kuasa Allah itu meliputi segala-galanya.
kepada setiap makhluk dia berkuasa. Apa yang dikehendakkan kat kita tu, itulah yang kita akan terima. Sebab dia Allah yang berkuasa membalas, dia berkuasa memberi, dia berkuasa apa jualah yang Allah nak buat, maka kita tak boleh persoalkan. Itu hati-hati dasar ilmu Allah, kebijaksanaan dia. Ya. Okey. Dalil nakli ni kalau kamu hafal surah Al-Hashr ni yang kita baca, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu, tatan 5 esok kita hafal ya. Kita hafal ayat tu. Ni ayat ada ayat hafazan. Faham tu? Maka kita ayat tu adalah sambungan ayat tadi. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu perkataan al-jabbar. Ini jabbar. Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali dia. Tak ada siapa lagi dah. Allah yang menguasai seluruh alam. Yang menguasai seluruh alam. Ya. Wal Malik. Menguasai seluruh alam. Menguasai. Al-Quddus. Suci. As-Salam. Yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min. Yang melimpahkan keamanan. Keamanan. Al-Muhaimin. Yang memelihara keselamatan. Al-Aziz. Yang Maha Perkasa. Al-Jabbar. Ini Al-Jabbar. Ya. Yang Maha Berkuasa. Al-Mutakabbir. Yang memiliki segala keagungan, kemegahan, kehebatan. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Okey. Keindahan alam merupakan bukti kekuasaan Allah. Ini siapa yang boleh buat keindahan alam yang macam ni kan? Setiap negara tu ada tempat-tempat keindahan dia. Maka siapa yang mencipta itu adalah menunjukkan kepada kekuasaan, bukti kehebatan, kuasa mutlak. Kan ada tempat pula negara tu tak ada langsung kan tempat yang kita tengok Allah. Okey, apa yang kita perlu faham mengenai nama Allah Al-Jabbar ni? Allah ni berkuasa ni macam mana? Kuasa Allah tu meliputi macam mana? Apa yang dikehendaki Allah ni? Iaitu yang pertama, kalau kita faham nama Al-Jabbar ni merangkumi maksud dia berkuasa itu ialah memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah. Tak boleh lari daripada kekuasaan Allah. Itu sebab zaman dahulu kalau kita baca ni, balasan-balasan azab kepada Allah ni, mereka ni seolah-olah zaman dahulu ni mereka tu Allah bagikan kekuatan, Allah bagikan kehebatan, Allah bagikan mereka tu keintelektualan, maka mereka tu rasa mereka tu hebat. Mereka tolak. Faham tak tu? Itu sebab tak boleh. Macam mana baiklah kita ni pandai dapat 10A+ straight go. Kita boleh mencipta ini ke apa semua, kita kena ingat bahawa bondo itu adalah di bawah kekuasaan Allah. Kita tak boleh menafikan. Itu yang kita kena faham. Jangan kita merasa, sebab tadi Allah kata al-mutakabbir, jangan kita merasa ini deh. Yang kita merasa memilikilah. Kita pula yang tu aku punya ciptaan. Aku itu dan buat kalau orang Islam ni. Kau kita tak boleh faham macam tu. Kita kena faham macam mana pun kita hebat, macam mana pun kita handal, macam mana pun kita kuat, gagah sekalipun, maka Allah menguasai. Ada lagi kuasa Allah. Ini dalil yang pertama yang meminta daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah SWT memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam hadis kudusi. Hadis kudusi ni maksudnya hadis yang diriwayatkan daripada Nabi. Nabi direct dapat daripada Allah. Tak ada perantaran lah macam tu. Kan? Ya. Tapi masih lagi dikatakan hadis. Bukan Quran, ya, hadis. Sebab Allah mewahyukan terus kepada Nabi dalam keadaan
Kemungkinan ilham, kemungkinan Nabi mendengar daripada Allah secara direct. Okey. Ini katakan hadis kudusi. Kita tak nak bincang ni. Tapi tinggalan di kudusi, dia tak sama macam Quran. Walaupun Allah berfirman, okey, tapi tinggalan bukan Al-Quran sebab dia disampaikan bukan melalui perantaraan Jibril. Sebab Al-Quran mesti ada perantaraan daripada Jibril AS. Adapun hadis kudusi, Allah sampaikan kepada Nabi secara direct. Bagaimana keadaan? Dia ada beberapa keadaan. Okey. Maka Allah berfirman, Annal Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Hadis meriwayatkan kepada Ibnu Majah. Aku yang maha berkuasa. Aku yang maha perkasa. Di manakah orang yang berkuasa? Ini besok Allah tanya. Allah cari orang-orang yang mengaku dia memiliki. Itu yang susah. Kalau jadi orang kaya, jadi sultan, ni aku punya, negara ni aku punya, itu aku punya. Maka Allah tanya, mana ada orang-orang itu? Mana ada orang yang dia kata dia berkuasa tu? Orang yang ada pangkat. Ada yang pun semua ni jawatan lah. Itu maksudnya. Ya? Jadi kalau kita tak ingat benda ni, itu sebabnya ini untuk kita ingat. Besok kemungkinan kamu dah pandai ni, besok kamu jadi bos-bos. Kamu jadi orang yang duduk di atas. Maka kamu pun rasa, kamu orang yang berkuasa. Tak boleh lawan perintah kamu. Tak boleh sangkal. Jangan. Ya? Di manakah orang-orang yang sombong al-mutakabbirun bila dah ada kuasa, bila dah kita apa semua, maka kebanyakan orang yang ada kuasa. Ni orang yang kaya ni dia kebanyakan. Dia sombong. Ni dia sombong lah. Dia sombong. Maka Allah tanya mana dia mana. Maka tak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaan Allah pada ketika itu. Ya, Annal Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Okey. Cuba tengok amalan ni. Antara tasbih yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Antara tasbih yang diulang-ulang oleh Nabi SAW dalam rukuk termasuklah Subhanazil Jabarut. Ni Jabarut ni, perkataan Jabarut ni adalah Jabbar. Maha suci Allah yang mempunyai Jabarut, kekuasaan. Maha suci Allah yang mempunyai Malakut, kerajaan. Maha suci Allah yang mempunyai Kibriya, keagungan. Wal azamah. Kita baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Betul itu Maha suci Allah yang besar. Kan? Dan segala puji bagi dia. Patut kata boleh ya. Tapi antara bacaan yang lain dibaca dalam rukuk, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah Subhanazil Jabarut. Subhanazil Jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Iaitu menyucikan Allah. Iaitu Allah itu memiliki kekuasaan. Allah itu memiliki kerajaan. Allah itu memiliki keagungan. Allah itu memiliki kebesaran. Maka itu pun boleh. Kan? Boleh juga kamu amalkan. Ini dibaca dalam rukuk. Hafalkanlah. Ya. Kau baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Apa itu bacalah Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Okey, itu antara dia. Ya. Kemudian banyak lagi bacaan-bacaan yang berlain dalam rukuk, dalam sujud. Ya, tinggal lagi yang kita baca itu adalah yang masyhur, yang selalu dibaca oleh. Yang kedua, kefahaman mengenai Jabbar. Allah itu maha berkuasa pada setiap sesuatu secara mutlak, iaitu Allah SWT tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah SWT mengandung hikmah yang tersembunyi. Kan ya? Macam COVID ni lah. Kan kita nak persoalkan, ya Allah, bila nak habis COVID ni, kenapa Allah tak angkat bala ni? Kenapa tak boleh? Kan hanya kita boleh berdoa supaya Allah menaikkan itu saja. Karena Allah dah beritahu dah. Dalam Quran Allah firman dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya dan tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedangkan mereka lah yang akan ditanyakan. Cuba kita tengok ni. Dialog antara syurga dengan neraka ni, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Ihtajjatil jannatu wan nar faqalatil jannah
yadkhuluni du'afa wal masakin wa qalatin nar yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Faqala ya Allah, sabda Allah berfirman linnar anti. Disebut anti ya. Dikhabar maksud domer ni. Seolah-olah neraka tu kan macam perempuan lah, anti azabi antaqimu biki mimman syi'tu wa qala lil jan anti rahmati arhamu biki man syi'tu. Maksudnya syurga neraka berdialog. Syurga berkata akan masuk ke dalamku orang-orang yang lemah dan orang yang miskin, para masakin kan. Neraka pula berkata akan masuk ke dalamku dan orang-orang yang bengis dan sombong. Jadi jabbar ni juga maksudnya boleh dikatakan jabbar ni maksudnya apa? Bengis. Bengis sebab apa? Ada kuasa. Nak marah kan. Tak nak dengar cakap orang. Kan? Tak nak dengar langsung. Bengis, sombong. Maka Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah siksaanku. Aku membalas denganmu sesiapa yang aku mahu. Sampai siksaan Allah neraka. Dan Allah berfirman kepada syurga, engkaulah rahmatku. Aku mengasihi denganmu sesiapa yang aku mahu. Habislah tajuk kita pada hari ini. 2 tajuk saya. Iaitu sifat ataupun nama-nama Allah. Al-Muntaqim dan juga Al-Jabbar. Okey. Dah tak ada apa lagi dah. Cuma kita pendek. Okey, Ustazah tak apa, kita akan buat tutorial dan kita akan bincangkan dalam tutorial tu sama ada Ustazah tadi nak bagi soalan ke, Ustazah tu nak buat quiz ke, ataupun kamu nak berbincang balik, ataupun Ustazah suruh buat apa benda tadi yang mana dalam buku teks tadi apa tadi kan. Iaitu okey, tugasan-tugasan dah. Okey. Antaranya ada akan pertandingan menulis cerpen bertemakan Al-Jabbar. Apa cerpen? Cerpen pendek Al-Jabbar. Sifat Allah tadi. Boleh buat cerita-cerita gajo-gajo. Yang mana mereka tu. Kata apa, laksanakan aktiviti talk partner. Talk partner iaitu membincangkan bukti Allah berkuasa secara mutlak. Okey. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Okey. Maksudnya diperintahkan aku taat dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan tidak akan menjadikan aku takabur, sombong dan derhaka. Berdasarkan atas derakan perbuatan takabur serta akibatnya terhadap kehidupan masyarakat menggunakan peta pemikiran. Okey. Ini antara soalan yang besok ni. Soalan ni besok ingat ya, sebagai soalan lisan. Yang nak beritahu, nyatakan dalil nakli Allah sifat jabbar. Subhanallah. Wal malik wallahu la ilaha illahu al malikul qudusus salam. Okey, ataupun hadis yang menceritakan tadi ainal jabbarun. Allah tanya kan, annal al-jabbar ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun kan. Yang keempat, keimanan ajaran melahirkan rasa gurun untuk bersikap sombong. Maka ni kena tahu ni sifat dia. Sebab kita kena baca. Kita dah faham maksud itu, kita baca asal-asal hari-hari. Maka kita pun dalam kehidupan kita pun kita dapat tahu. Kalau besok kita seorang pemerintah, ataupun kita seorang penguasa, ataupun kita seorang yang punya jawatan, maka kita tahulah. Kita tak boleh sombong. Adapun tugas-tugas betul. Tapi janganlah sombong dapat jawatan. Kan itu maksudnya. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kamu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi akan memberi manfaat kepada kamu semua. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ampun maaf sekiranya ada kesilapan. Okey. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang.